أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar IKIM FM yang saya muliakan, sebelum kita meneliti fenomena alam yang dinyatakan di dalam Al-Quran menerusi program tadabbur ini, adalah lebih baik sekiranya kita mengetahui sedikit ilmu berhubung mukjizat Al-Quran. Ini kerana ia berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran secara keseluruhannya. Sebagaimana yang kita semua maklum, Al-Quran adalah kalam Allah. Bermula daripada surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Al-Quran bukan datang daripada manusia ataupun Nabi ataupun Rasul. Ayat Al-Quran mempunyai mukjizat, iaitu ianya tak akan dapat ditandingi dengan ciptaan manusia. Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril alaihi salam, dan sampai kepada kita dalam bentuk mutawatir. Oleh kerana ramai yang menyampaikannya, maka kita boleh mempercayainya dan tidak perlu meraguinya, dan sesiapa yang membaca Al-Quran, dia akan mendapat pahala dan dikira sebagai ibadah. Oleh yang demikian, Al-Quran merupakan kitab mukjizat yang berperanan sebagai petunjuk, panduan dan rujukan yang lengkap kepada manusia. Selain itu, ia juga mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu sains, ilmu ekonomi, ilmu kemasyarakatan, ilmu sejarah dan sebagainya yang telah terbukti penerokaan terhadapnya. Sebenarnya istilah mukjizat ini tidak pernah wujud dalam Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Al-Mutahharah. Istilah ini baru saja muncul pada masa kini setelah zaman pembukuan ilmu bermula, iaitu kira-kira kurun kedua dan permulaan kurun ketiga Hijrah. Justru itu, kita dapati Al-Quran menggunakan perkataan al-ayah sewaktu memberikan dalil-dalil bagi para rasul sebagai hujah kepada kaumnya. Yang demikian sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan mereka pula bersumpah dengan nama Allah, dengan menegaskan sumpah mereka bersungguh-sungguh bahawa sesungguhnya jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat sebagaimana yang mereka minta itu, tentulah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, wahai Muhammad, bahawa soal mendapatkan mukjizat-mukjizat itu hanyalah Allah yang menentukannya. Dan kamu tidak menyedari bahawa apabila mukjizat-mukjizat yang mereka minta itu datang, mereka juga tidak akan beriman. Surah Al-An'am ayat 109. Kadang-kadang Al-Quran Al-Karim juga menggunakan lafaz Al-Bayyinah bagi maksud yang sama, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Kadang-kadang pula, Al-Quran Al-Karim menggunakan perkataan Al-Burhan untuk tujuan itu. Sebagaimana firman Allah,
Yang bermaksud, yang demikian adalah dua bukti dari Tuhanmu untuk engkau tunjukkannya kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik. Lagi dah surah Al-Qasas ayat 32. Kadang-kadang mukjizat juga diunggap dengan menggunakan lafaz Al-Sultan, ya, sebagaimana yang kita boleh rujuk dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10, yang bermaksud, kamu bertujuan hendak menyekat kami daripada menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek kami. Oleh itu, bawalah kepada kami satu bukti yang jelas, lagi nyata. Demikianlah, ya, beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Quran Al-Karim dalam mengungkapkan maksud mukjizat. Namun, apabila dilihat dari segi bahasa, perkataan al-mu'jizah itu berasal daripada akar kata al-ajiz dalam bahasa Arab, ya. Dalam konteks ini, Imam Al-Raghib Al-Asfahani berkata, ia bermaksud penghujung hidup manusia. Jadi asal bagi perkataan al-ajzu itu ialah bermaksud penghujung sesuatu. Seorang tua disebut dalam bahasa Arab sebagai al-ajuz kerana ia lemah dalam banyak keadaan, ya. Manakala Ibn Faris pula berkata, perkataan al-ajz adalah menunjukkan dua erti, iaitu pertama lemah dan yang kedua ialah penghujung sesuatu. Sama dengan apa yang diberi oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Dari segi istilah pula, terdapat beberapa definisi yang diberi oleh para ulama dalam menjelaskan pengertian mukjizat. Antaranya dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, mukjizat ialah perkara luar biasa yang bersifat mencabar. Tidak dapat ditentang, dianugerahi Allah kepada para rasulnya. Kedua, mukjizat ialah perkara yang menunjukkan perakuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang mendakwa dirinya sebagai rasul, atau sokongan Allah terhadap orang yang mendakwa kenabian dan sekaligus membenarkan bahawa ia memang benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah merujuk kepada kedua-dua definisi di atas, dapatlah dirumuskan bahawa mukjizat itu adalah perkara luar biasa yang dianugerahi Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasulnya sebagai bukti bahawa mereka adalah benar-benar utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita akan melihat, ya, aspek-aspek kemukjizatan yang terkandung dalam Al-Quran. Dr. Mustafa Muslim telah merumuskan aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran kepada 4 aspek utama, iaitu pertamanya adalah al-i'jaz al-bayani, kemukjizatan dari segi bahasa. Kedua, al-i'jaz al-ilmi, kemukjizatan dari segi ilmu sains. Ketiga, al-i'jaz at-tashri'i, kemukjizatan dari segi perundangan. Keempat, al-i'jaz al-ghaibi, kemukjizatan dari segi perkara ghaib. Dari 4 aspek tersebut, kita hanya akan meneliti aspek yang kedua, iaitu kemukjizatan dari segi ilmu sains. Sehubungan dengan itu, tujuan utama Al-Quran Al-Karim adalah untuk memandu dan juga memimpin tingkah laku manusia. Justru itu, dakwah dan juga panduan Al-Quran muncul dalam pelbagai bentuk dan juga cara. Ada yang menjurus kepada fitrah asal kejadian manusia. Ada dalam bentuk pembuktian yang berdasarkan sesuatu yang boleh dikesan melalui panca indera dan sebagainya. Maka Al-Quran Al-Karim dalam banyak ayatnya menuntut manusia agar sentiasa memperhatikan ayat-ayat, tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut setelah merenung dan juga memikirkannya. Jadi, terdapat banyak ayat Al-Quran, ya, yang menjelaskan fenomena alam beserta segala isi dunia ini. Di antara fenomena alam yang tidak luput dari penjelasan Al-Quran adalah tentang proses turunnya hujan.
Pada akhir abad ke-20, para ahli fizik dan meteorologi dengan kemampuan pengkajian makmal telah berhasil menemui bukti-bukti bahawa hujan diturunkan Allah dalam struktur kejadian yang unik. Fenomena ini dijadikan landasan oleh sebahagian ulama tafsir untuk melakukan pembaharuan terhadap kajian Al-Quran dengan menyingkap ilmu pengetahuan moden. Hujan, sebagaimana yang kita maklum, adalah salah satu perkara terpenting bagi kehidupan di muka bumi ini. Ia adalah prasyarat bagi kelangsungan hidup semua makhluk. Secara umum, hujan disebut pada beberapa ayat dalam Al-Quran, misalnya dalam menjelaskan proses kejadian serta maklumat-maklumat penting seperti kadar penurunan hujan dan fungsinya. Maklumat ini yang tidak mungkin diketahui manusia di zamannya menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah. Sekarang, mari kita kaji fakta-fakta tentang hujan yang termaktub di dalam Al-Quran. Sidang pendengar sekalian, apabila kita meneliti di dalam Al-Quran, kita akan mendapati terdapat banyak istilah yang merujuk kepada air yang turun dari langit. Secara tepatnya, terdapat 7 lafaz yang telah dikenal pasti, iaitu pertama, lafaz al-matar. Yang kedua, al-ma'. Yang ketiga, at-tal. Yang keempat, as-sayyib. Yang kelima, al-wadq. Yang keenam, al-ghaiz. Dan yang ketujuh, al-wabil. Sebenarnya, istilah-istilah ini merujuk kepada jenis hujan tersebut dan fungsinya. Maksud al-matar ialah hujan azab. Al-ma' hujan membawa kebaikan dan rahmat. At-tal hujan gerimis. As-sayyib ialah hujan yang mencurah-curah dari tempat yang tinggi. Al-wadq ialah hujan yang turun berterusan. Al-ghaiz pula ialah hujan yang turun apabila diminta atau dipohon. Dan al-wabil adalah hujan lebat yang besar titisannya. Dari 7 lafaz tersebut, yang akan dijelaskan hanya 2, iaitu lafaz al-matar dan juga al-ghaiz. Didapati hujan disebut dalam Al-Quran dengan lafaz al-matar pada ayat yang menyatakan azab siksaan dan juga balasan buruk. Berbeza dengan lafaz al-ghaiz pada ayat yang membawa kebaikan dan rahmat. Secara jelas, perkataan al-matar disebut sebanyak 9 kali, 7 darinya adalah ayat Makki dan 2 ayat Madani. Sementara al-ghaiz pula disebut sebanyak 3 kali, 2 daripadanya ayat Makki dan 1 ayat Madani. Sidang pendengar IKIM FM sekalian, apabila kita mengkaji proses pembentukan hujan, sekurang-kurangnya terdapat 4 ayat di dalam Al-Quran yang mengaitkan hujan itu datangnya dari awan-awan yang terbentuk di langit. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran berikut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 57 yang bermaksud, dan dialah Allah yang mengutuskan angin sebagai kabar gembira yang datang dari rahmatnya, sehinggalah ia angin membawa awan-awan yang sarat dengan air, lalu kami siramkannya buat mana negeri yang tandus dan juga mati. Seterusnya surah An-Nur ayat 43 yang bermaksud, Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakinya dan menjadikannya berkelompok-kelompok, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Allah menurunkan hujan itu mengenai sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, mereka serta-merta berasa gembira. Seterusnya surah Al-Fatir ayat yang ke-9. Dan Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, kemudian kami halakan awan itu ke negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi sesudah matinya dengan air hujan dari awan itu. Sedemikian itu pula kebangkitan manusia.
hidup semula sesudah mati. Dari 4 ayat tersebut, kita dapati ia memperincikan bahawa hujan itu turun dari langit, ya, seperti maksud daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-164, dan Allah menurunkan air hujan dari langit, kemudian yang menghidupkan tanah-tanah yang tandus atau mati. Maksudnya, dapatlah ditentukan pengertian ayat-ayat seumpama ini bahawa hujan itu datangnya dari arah langit, di mana hujan tadi berasal dari awan-awan yang berisi titisan air. Apa yang dibincangkan di dalam Al-Quran, ya, mengenai peringkat pembentukan hujan ini menunjukkan keselarian yang tepat dengan apa penemuan sains masa kini temui. Justru kita akan mengambil satu ayat dari surah Ar-Rum ayat 48 sebagai sampel kajian kita. Surah Ar-Rum iaitu yang bermaksud Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakinya dan menjadikannya berkelompok-kelompok. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Allah menurunkan hujan itu mengenai sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, mereka serta-merta berasa gembira. Sekarang, mari kita teliti 3 peringkat yang disebutkan dalam ayat ini. Peringkat pertama iaitu Allah jualah yang menghantarkan angin. Penjelasan bagi ayat ini ialah gelembung-gelembung udara yang tidak terhitung jumlahnya dibentuk oleh buih-buih di lautan yang secara terus-menerus pecah dan mengakibatkan zarah-zarah air ditolak ke atas udara. Zarah-zarah ini yang kaya dengan kandungan garam kemudian dibawa angin dan naik ke tingkat lebih tinggi di ruang atmosfera. Zarah-zarah yang dipanggil aerosol berfungsi sebagai perangkap air dan membentuk titisan awan dengan mengumpulkan wap air yang naik ke atas dari permukaan laut sebagai titisan halus. Peringkat yang kedua, lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang dikehendakinya dan menjadikannya berkelompok-kelompok. Penjelasan bagi ayat ini ialah awan terbentuk dari wap air yang terkondensasi di sekeliling kristal garam atau zarah udara yang halus. Disebabkan titisan air dalam kepulan ini adalah kecil dengan diameter antara 0.01 sehingga 0.02 mm, ia akan tergantung di udara dan tersebar merentangi langit. Dan dengan itu, langit kini dilitupi dengan gumpalan awan. Peringkat ketiga, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Penjelasan bagi ayat ini ialah zarah-zarah yang mengelilingi titisan garam dan zarah debu ataupun habuk akan menjadi semakin tebal dan membentuk titisan hujan. Akhirnya, titisan itu menjadi lebih berat dari udara, akan meninggalkan gumpalan awan dan mula jatuh ke bumi menjadi titisan hujan. Setiap peringkat dalam pembentukan hujan telah dikemukakan dalam Al-Quran. Tambahan pula peringkat-peringkat itu dinyatakan dengan jelas pada turutannya yang tepat. Sehubungan dengan itu, perkara ini sudah pun diperincikan oleh Al-Quran sejak 1400 tahun dahulu sebelum diterokai oleh ahli-ahli sains dalam 100 tahun ini. Dengan ini ia membuktikan Al-Quran bukanlah seperti mana-mana kitab agama di dunia, bahkan diyakini bahawa ia adalah wahyu daripada Allah. Buktinya kitab suci ini adalah satu-satunya kitab suci yang sentiasa diperbahaskan. Perkara yang dikemukakannya serta sabar menempuh ujian masa, walaupun mungkin di peringkat awalnya dikecam dan dikritik kononnya apa yang dikemukakan olehnya itu bertentangan dengan penemuan semasa. Tetapi akhirnya selepas penelitian dan penyelidikan, kebenarannya diakui oleh semua pihak. Tujuan Al-Quran menyebut sedemikian ialah untuk memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, supaya manusia mengakui kekuasaannya
dan akhirnya mentauhidkan Allah. Namun ini tidak menafikan wujudnya fenomena kejadian alam yang didiamkan oleh Al-Quran. Ini kerana Al-Quran ialah wahyu ilahi yang menjadi panduan buat manusia yang bergelar mukmin dan bukanlah kitab yang menyebut kejadian alam semata-mata. Sidang pendengar sekalian, manakala dalam membincangkan fakta lain mengenai hujan, kita akan meneliti ayat ke-11 surah Az-Zukhruf. Dalam ayat tersebut, hujan dinyatakan sebagai air yang diturunkan dalam ukuran tertentu. Seperti dalam ayat di bawah ini, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansharna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Yang bermaksud, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Kadar yang disebutkan dalam ayat ini merupakan salah satu ciri hujan. Secara umum, jumlah hujan yang turun ke bumi selalu sama. Dianggarkan sebanyak 16 juta ton air di bumi menyejak daripada permukaan bumi. Jumlah ini sama dengan jumlah air yang jatuh ke bumi setiap saat. Air secara berterusan dikitarkan dalam sebuah kitaran seimbang berdasarkan kepada sebuah kadar ataupun ukuran tertentu. Sebenarnya, hujan gugur ke bumi dalam kadar yang tepat. Pengukuran lain yang berkaitan dengan hujan adalah mengenai kelajuan turunnya hujan. Ketinggian minimum awan adalah sekitar 1,200 meter. Ketika turun dari ketinggian ini, sebuah benda yang memiliki berat dan juga ukuran sebesar titisan hujan akan terus memecut dan jatuh ke tanah dengan kelajuan 558 km per jam. Tentunya, objek apapun yang jatuh dengan kelajuan tersebut akan mengakibatkan kerosakan. Tambahan pula di sana, terdapat awan yang terletak pada ketinggian 10,000 meter. Dan apabila hujan turun dengan cara demikian, maka seluruh tanaman akan hancur, perumahan, kenderaan akan mengalami kerosakan dan manusia pun tidak dapat keluar tanpa mengenakan alat perlindungan. Namun tidak demikian yang berlaku. Dari ketinggian berapapun hujan itu turun, kelajuannya hanya sekitar 15 hingga 20 km per jam. Hal ini disebabkan kerana bentuk titisan hujan yang sangat istimewa. Keistimewaan bentuk titisan hujan ini menambah kesan geseran atmosfera lalu membantu mengurangkan kadar kelajuannya ketika gugur ke atas tanah. Sidang pendengar IKIM FM sekalian, selanjutnya kita akan meneliti ayat lain yang menyatakan fungsi air hujan sebagai penyubur tanah yang mati. Firman Allah yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang menghantarkan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, dan kami menurunkan dari langit air bersih suci. Untuk kami hidupkan dengan air itu bumi yang mati, serta memberi minum air itu kepada sebahagian dari makhluk-makhluk kami. Khasnya binatang ternak yang banyak dan manusia yang ramai. Surah Al-Furqan ayat 48 hingga 49. Sebagaimana yang kita maklum, apabila hujan jatuh ke permukaan bumi, tanah-tanah akan dibasahi dengan air. Malah dalam ayat tersebut menyatakan hujan mempunyai kesan penyuburan. Titisan air yang naik ke awan setelah mengalami proses penyejatan melalui permukaan laut mengandungi beberapa unsur tertentu yang menghidupkan tanah yang tandus dan juga gersang. Titisan yang menghidupkan ini dipanggil titis tegam permukaan. Titis tegam permukaan terbentuk di atas paras yang tinggi di permukaan laut yang dipanggil lapisan mikro oleh para ahli biologi. Di dalam lapisan yang lebih nipis daripada 1/10 mm terdapat banyak saki-baki organik akibat pencemaran yang disebabkan oleh mikroorganisma alga dan zooplankton. Setengah daripada saki-baki ini memilih dan menghimpunkan
beberapa jenis unsur di dalamnya yang sangat jarang di dalam air laut, seperti fosforus, magnesium, potasium dan beberapa logam berat seperti timah, zinc, kobalt dan pamba. Titisan berisi penyubur ini dibawa ke langit melalui angin dan menjadi kandungan air hujan yang gugur ke atas bumi. Biji benih dan tumbuhan di muka bumi memenuhi keperluan mereka terhadap pelbagai unsur dan garam logam untuk tujuan perkembangan. Fenomena ini didedahkan di dalam sebuah ayat yang lain. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Maksudnya, dan kami turunkan dari langit air hujan yang penuh keberkatan dan kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun dan biji tanaman buah-buahan yang dituai. Garam yang turun bersama-sama hujan adalah sedikit contoh fenomena penyuburan konvensional melalui unsur-unsur seperti kalsium, magnesium, potasium dan pelbagai unsur lain yang berfungsi menambah kesuburan. Logam berat yang ditemui di dalam jenis aerosol ini adalah beberapa bahan lain yang meningkatkan kesuburan di dalam perkembangan dan penghasilan tumbuhan. Ringkasnya, hujan memainkan peranan besar sebagai ejen penyubur. Tanah kering, kontang berupaya disuburkan melalui unsur yang diperlukan oleh tumbuhan dengan bantuan elemen penyubur yang turun bersama air hujan selama beribu-ribu tahun. Hutan rimba juga terbentuk dan disuburkan dengan bantuan aerosol berasaskan lautan ini. Dengan cara ini, 150 juta tan ejen penyubur gugur ke permukaan tahun. 150 juta tan ejen penyubur gugur ke permukaan tanah setiap tahun. Sekiranya di sana tidak wujud penyuburan alami atau natural seumpama ini, maka tumbuh-tumbuhan hanya wujud dalam kuantiti yang kecil di muka bumi, sekaligus berisiko menggugat keseimbangan ekologi. Sidang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah sekalian, hasil perbincangan kita tadi memperlihatkan kepada kita akan kehebatan dan keluasan ilmu Allah yang dinyatakan di dalam kitabnya. Betapa banyak kenyataan yang disebut oleh Al-Quran masih belum ditemui dan diterokai oleh manusia kecuali sebahagian kecil darinya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, terutamanya sains, telah membantu manusia menemui dan melihat kebenaran kenyataan Allah yang sebelum ini tidak difahami oleh kita. Dalam masa yang sama, segala penemuan tersebut menunjukkan kehebatan dan keagungan Allah serta memperlihatkan kekerdilan manusia yang memerlukan petunjuk dan panduan daripada Allah. Akhir kata dari saya, renungilah firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 67 yang bermaksud, tiap-tiap khabar berita mempunyai masa yang menentukannya, yang membuktikan benarnya atau dustanya, dan kamu akan mengetahuinya. Sehingga kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.